Pandangan segelintir pihak di dalam industri pertahanan perlu melangkaui perolehan aset. Potensi di dalam industri pertahanan mampu memberi keuntungan bermula daripada sumber manusia sehinggalah pengguna serta menjadi pemangkin kepada ekonomi negara. Tiada yang mustahil sebenarnya, apatah lagi ada negara seperti Turki yang sentiasa membuka pintu dan memberi peluang kepada Malaysia untuk berganding bersama-sama di dalam memacu sektor pertahanan ini. Hasrat itu dinyatakan sendiri oleh beberapa orang penting di dalam industri pertahanan Turki semasa lawatan delegasi media Malaysia ke negara tersebut baru-baru ini. Sebagai contoh, Presiden Turkish Aerospace Industries (TAI), Profesor Temel Kotil memberi jaminan untuk melahirkan lebih ramai pakar dan jurutera muda di dalam bidang pembuatan pesawat jet pejuang di Malaysia pada masa akan datang. Katanya, setakat ini, Turkish Aerospace menyediakan kursus kejuruteraan di dalam bidang berkaitan kepada lebih 10 rakyat Malaysia selama 2 bulan bermula April sehingga Jun 2022. Malah, Presiden Industri Pertahanan Turki, Profesor Dr. Ismail Demir berkata, pihak industri pertahanan negara itu mahu melibatkan jurutera dan juruteknik di dalam projek pengeluaran Hurjet milik Malaysia suatu hari nanti, sekiranya pembelian itu menjadi kenyataan. Beliau turut menjanjikan di dalam tempoh 10 tahun, Malaysia akan dapat bersama-sama mengeluarkan pesawat tempur dengan Turki atau versi yang lebih maju dan ke depan daripada segi teknologi ketenteraan. Selain Hurjet, Ismail turut mempelawa Malaysia untuk bekerjasama di dalam pembangunan pesawat generasi kelima TFX. Itu belum lagi kita bercerita tentang kesediaan syarikat pertahanan Aselsan di Turki untuk bekerjasama dengan Malaysia bagi membangunkan misil sendiri selepas ketidaktentuan nasib yang dialami oleh Tameng Sari 98 di bawah program Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan Strike yang sehingga kini tidak menampakkan sebarang keberhasilannya yang diharapkan Malaysia. Paling menarik apabila presidennya sendiri, Recep Tayyip Erdogan, membuka peluang ini ketika pentadbiran Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad. Paling penting, sekiranya tawaran itu menjadi realiti, rantaian beberapa sektor akan melonjak naik bermula daripada elektronik, mikroelektronik dan reka cipta serta pembuatan di dalam industri pertahanan. Rekod Turki dikatakan agak baik di dalam penghasilan aset pertahanan, serba canggih dan maju ke hadapan sejak beberapa tahun lalu, sekaligus memaksa seluruh negara dunia luar termasuk negara maju seperti Amerika Syarikat, Perancis, United Kingdom dan Rusia terpegun dengan keupayaan Turki yang menghasilkan produk teknologi pertahanan sendiri. Suatu perkara yang agak menarik, penguasaan Turki di dalam bidang pertahanan mengambil masa yang lama dan bukan dibuat di dalam tempoh singkat seperti sains roket dalam semalaman. Mereka begitu serius menumpukan sepenuh perhatiannya di dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi pertahanan menggunakan segala kepakaran sains yang ada dengan visi dan misi muncul sebagai pengeluar produk pertahanan, sekaligus meletakkan ia di dalam landasan terbaik ke arah muncul sebagai kuasa besar pertahanan dunia tidak lama lagi, sekiranya pembangunan pesat ini kekal konsisten. Jadi, apakah rahsia kejayaan luar biasa Turki yang boleh kita pelajari? Mereka tiada rahsia, cuma mereka mempunyai tekad yang kuat dan gerak kerja yang lebih tersusun di samping tahu ke mana hala tuju industri pertahanannya untuk beberapa dekad akan datang. Justeru, Turki sangat serius meletakkan penanda aras tersendiri untuk mencapai kejayaan di dalam penghasilan teknologi pertahanan setaraf dan juga jauh lebih baik daripada peneraju utama sektor pertahanan di dunia ketika ini. Malah, mereka juga sudah berjaya membuktikannya menerusi penghasilan beberapa produk pertahanan serba canggih, antaranya helikopter tempur ala Apache T-129 Attack apabila helmet juruterbang diintegrasikan dengan senjata di muncung hadapan, pesawat radar tanpa pemandu UAV Angka, jet pejuang Hurjet, drone taktikal pertempuran STM Kargu, kapal tentera laut, misal kereta kebal Alte, satelit komunikasi Gortuk 2, jet pejuang 5 generasi TFX dan peluru berpandu balistik. Kesemua kejayaan ini berjaya meletakkan negara itu sebagai pengeksport utama di kawasan serantau. Sebelum melangkah lebih jauh, Turki menubuhkan satu badan yang merangka strategi untuk memenuhi keperluan pertahanan, seterusnya mewujudkan perusahaan di dalam industri ini menerusi galakan kepada syarikat tempatan untuk bersama-sama terlibat, iaitu SSB dan beberapa syarikat di bawahnya seperti Havelsan, Aselsan, Roketsan, STM dan Turkish Aerospace. Apabila produk-produk yang memenuhi keperluan telah berjaya dibangunkan,
Turki menjadi pelanggan utama dan ini sekaligus memastikan aliran tunai terus berjalan sama ada bagi tujuan pembangunan maupun penyelidikan teknologi pertahanan mereka. Tahun demi tahun, produk yang dihasilkan mereka terus menunjukkan hasil memberangsangkan daripada segi kelebihan teknologi pertahanannya dan Turki membuktikan keupayaan aset ketenteraan mereka di dalam negara sendiri seterusnya mula mengorak langkah mencari rakan untuk mengekspor produk mereka termasuklah Malaysia. Bayangkan hanya dalam tempoh kurang sedekat ini, daripada status sebagai sebuah negara yang membeli aset ketenteraan daripada negara seperti Amerika Syarikat, kini mencapai statusnya sebagai negara yang maju dengan pantas di dalam penyelidikan pembangunan R&D pertahanan, sehingga menjual produk ketenteraannya secara kukuh di rantau Asia Pasifik dan juga Asia. Pembukaan ibu pejabat di rantau Asia Pasifik secara kukuh, termasuk juga di Asia antaranya di Cyberjaya, terus membantu Turki mengecapi kecemerlangannya di dalam industri pertahanan dan ketenteraan. Filipina telah muncul sebagai negara terkini di rantau Asia Tenggara yang telah menempah lebih daripada 20 buah helikopter bertempur T-129 Atak daripada Turki dan setakat ini 2 buah telah siap dan diserahkan kepada negara tersebut. Kejayaan dan keupayaan menguji kapal tempur yang dibangunkan dan diserahkan kepada Tentera Laut Nasional Pakistan satu lagi bukti keupayaan dan keberkesanan aset pertahanan Turki di persada antarabangsa yang turut menarik perhatian serantau. Lagipun, tawaran Turki kepada Malaysia bukan hanya sekadar pertukaran antara duit dan barang semata-mata. Sebaliknya, lebih daripada itu termasuk tenaga pakar serta barangan komoditi. Bidaan terbaru Turki menerusi Turkish Aerospace yang mengemukakan bidaan membekalkan 18 pesawat tempur ringan LCA Hurjet kepada Tentera Udara Diraja Malaysia. Di antara tawarannya adalah menjadikan Malaysia rakan strategik pengeluaran jet pejuang terbaru, menyediakan pemindaan teknologi dan kesediaannya mengurangkan harga tawaran serendah 30% demi mendapatkan tender terbuka TUDM untuk pesawat tentera itu. Justru itu yang lebih menakjubkan, mereka juga menyatakan rancangannya untuk mendirikan sebuah kilang khusus pemasangan dan pembekalan pesawat tempur berkenaan di Malaysia dan sekaligus terus dijadikan hub untuk pengeluaran produk ketenteraan itu ke rantau Asia kelak. Justeru bagi mengelak masalah penyelenggaraan dan alat ganti yang sedang dihadapi terhadap aset-aset sedia ada, syarikat Turki berkenan untuk turut bersedia menawarkan khidmat penyelenggaraan dan alat ganti untuk suatu tempoh yang agak panjang kepada Malaysia di dalam soal pesawat tempur itu. Dron tempur kamikaze kargo serta pesawat UAV angka juga di antara produk ketenteraan terbaru yang telah dibincangkan negara itu kepada Angkatan Tentera Malaysia sebagai potensi pelaburan masa depan. Bagi menghadapi dunia pertahanan yang berkembang pesat dan juga pantas, sebarang keputusan sudah pasti perlu melibatkan banyak pertimbangan. Akan tetapi, pertimbangan wajar dibuat berasaskan keperluan, matlamat faedah kepada kita, bukan hanya laba kepada pihak-pihak tertentu. Jangan pula nanti selepas berpuluh tahun kita masih lagi bercakap perkara yang sama dan semuanya bercerita tentang dasar tetapi hanya semata-mata di atas kertas tanpa langsung ada jalan kerja. Atau Mak Saleh kata no action, talk only. NATO.